Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya harap semua sekalian anak murid saya dalam keadaan sihat. Okay, minggu depan kita cuti. Minggu ni minggu terakhir bersama kita PDPR. Selepas daripada cuti tu kita akan bersemuka pula, insyaAllah. Okay, kalau dipanjangkan umur kita akan dapatlah berjumpa secara bersemuka nanti di sekolah ya. Okay. Jadi hari ni kita akan buat ulang kaji saja, tajuk ulang kaji dengan kita akan tengok kepada aplikasi pengamiran. Okey, ulang kaji tajuk pengamiran dengan melihat soalan-soalan yang berkaitan dengan aplikasi kepada pengamiran. Okey, tapi sebelum tu saya ada bagi minggu lepas soalan-soalan. Ada masalah tak dalam menyelesaikan soalan-soalan yang saya bagi minggu lepas? Latihan Kediri 3.7 dan juga 3.3 tu. Okey, ada ke tak ada? Tak ada ya? Okey. Okey, maksudnya semua selesai, tak ada masalah. Saya Kisha tanya nombor 7. Kisha tanya nombor 7. Nombor 7. Okey, yang ni ya. Okey, tak apa. Kita akan bincangkan dulu nombor 7 ni. Okey. So, kita nak tengok nombor 7. Soalan 7 dia kata raja di sebelah. Mengecewakan sikitlah kehadiran ya. Ada 14 daripada 32. Sampai separuh pun lah. 14 tu tolak 3. Panggil-panggil, sambil-sambil panggil kawan-kawan yang lain. Yang tak bangun lagi tu kejutkan. Okey, Raja 7. Raja di sebelah menunjukkan lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 4. So, lengkung tu yang mana? Yang warna merah ni ha. Okey. Kemudian bagi rantau, dan tangen kepada lengkung pada titik P. Okey, maksudnya yang warna biru ni, garisan berwarna biru adalah garisan tangen. Okey, pada titik P. So, ini adalah tangen dia. Okey, tangen. Okey, kemudian apa lagi? Cari koordinat titik Q. Okey, dia minta koordinat titik Q. Titik Q ni titik apa? Titik Q adalah titik pintasan. Pintasan apa? Pintasan X ke pintasan Y? Pintasan? Y. Pintasan Y. Okey. So, dia adalah pintasan Y. Pintasan Y bagi siapa? Bagi garisan tangen. Okey. Sebelum kita nak selesaikan soalan tu, ada tak persamaan tangen dia? Ada tak persamaan tangen? Kita ada tak persamaan tangen? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi kalau tak ada persamaan tangen, kita kena buat apa? Kita kena cari persamaan tangen dulu. Oh, dia persamaan tangen wajib garis lurus, betul? Ingat persamaan tangen. Ingat garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, ingat garisan tangen, ingat Y sama dengan MX tambah C. Farhana, kenapa line tak berapa okey ke? Keluar masuk ni kesian tengok. Okey, sabar ya, sabar. Okey. Saya harap tabahlah. Saya harap-harapnya internet pun okey kat rumah Farhana. Okey. Okey, kita teruskan. So, kita tahu tadi persamaan tangen. Okey, mesti ingat Y sama dengan MX tambah C. M pula bila sebut tangen dia mesti dy dx. Dy dx ialah kecerunan tangen. Kan kita tahu kan dy dx ialah kecerunan tangen. Jadi C adalah pintasan Y. Pintasan Y adalah titik Q. Oh, kita nak cari pintasan Y. Jadi tu kita nak cari titik C itulah. Okey, so kita kena cari dy dx dulu. Dy dx bagi siapa? Dy dx bagi lengkung tersebut. Lengkung yang garisan tangen kena tu lah. So, siapa lengkung tu? Lengkung tu adalah Y sama dengan
X kuasa 2 tambah 2. Jadi dy dx sama dengan apa? Dy dx sama dengan 2x. Okey, tetapi ini ada dalam sebutan x. Jadi kita nak cari titik kecerunan lengkung pada titik apa? Titik P, iaitu 1, 5. Okey, titik P, titik 1, 5, kecerunan lengkung dia ialah, so gantikan apa? Gantikan koordinat X. ni. Koordinat dia, koordinat y ke x yang nak ganti? X X sama sajalah. dengan 1. So kat situ x dia sama dengan 1. Jadi dy dx dia sama dengan berapa? Dy dx dia sama dengan 2. Jadi kita tahulah, oh itu adalah kecerunan tangent. Bukan persamaan ya. Itu adalah kecerunan tangent. Jadi kecerunan tangent tadi, ni dia persamaan dia ni. So y sama dengan kecerunan tangent dia adalah 2x tambah c. Jadi kita nak cari koordinat q, iaitu pintasan y. Kena ada persamaan dulu. Jadi persamaan tu tak lengkap sebab apa? Sebab tak ada c. Jadi kita cari c. Okay, macam nak cari c, kita gantikan saja titik ini ke dalam ni. Okay, sebab dia lalu kat garisan biru kan. Ini persamaan garis biru tu lah. Sebab dia adalah persamaan tangent. Okay, jadi gantikan 5 sama dengan 2 kali 1. Okay, tambah dengan c, maka dapat c sama dengan 3. Okey, jadi persamaan dia adalah y sama dengan 2x tambah 3. Okey, jadi apakah koordinat q? So koordinat q adalah pintasan y. Ini adalah pintasan y. Jadi minta koordinat kena bagi dalam bentuk koordinat. So apa koordinat bagi q? Koordinat bagi q ialah 0, 3. Okey, so selesai untuk soalan A. Soalan B diminta luas rantau berlorik. Soalan A boleh ya ke Kisha? Boleh. Okey, kita tengok soalan B. Okey, kita tengok soalan B . Okey, soalan B. Soalan B dikata apakah luas kawasan berlorik? Okey, luas kawasan berlorik. Mana kawasan berlorik? Oh, kawasan yang warna merah ni lah, warna pink ni. Situ sahaja. Jadi macam mana nak buat? Okey, ada dua idea, ada dua kaedah. Okey, terpulang kepada kamu masing-masing lah nak buat macam mana. Okey, kaedah yang pertama adalah merujuk kepada kawasan X. Okey, kita akan tarik daripada titik persilangan ni, kita tarik ke bahagian X. Sebab kita tahu pengamiran boleh cari luas bawah lengkung. Jadi kalau kita kamirkan terhadap X, kita akan tarik ke X lah. Okay, bila kita tarik dekat X, jadi kita akan dapat kalau luas di bawah lengkung tu, lengkung warna pink tu, dia kena sampai ke garisan X. Jadi kawasan yang akan didapat adalah kawasan yang saya warnakan dengan warna hijau. Semua sekali kat bawah tu. Tapi kawasan yang dia nak cuma kawasan yang warna pink tu. Yang warna pink tu. Saya warna pink ni. Kawasan yang dia nak hanya kawasan ni. Jadi nak buat apa? Kena buanglah kawasan yang tidak ada warna pink. Macam mana nak buang? Kamu nampak tak bentuk tu bentuk apa? Bentuk trapezium. Okey, so maksudnya luas di bawah lengkung, saya lukiskan sikit macam ni. Okey, bawah lengkung tolak dengan luas trapezium macam tu. Dapatlah kawasan yang berlorik. Jadi macam yang ni kita rujuk pada X. Bila kita rujuk pada X, kita tahulah koordinat-koordinatnya. X dia tadi kita tahu daripada sini sifar sampai ke sini berapa ni X dia? 1. Rujuk tengok saja kat situ kan koordinat ada. So 0 sampai 1. Okey, bawah lengkung. Disebabkan bawah lengkung masa guna kameran. Kameran daripada sifar sampai 1. Bagi lengkung tadilah, apa persamaan lengkung? Persamaan lengkung ialah X kuasa 2 tambah 2 dx. Lepas tu kena tolakkan dengan trapezium. Luas trapezium boleh guna kameran, boleh. Okey, boleh juga guna kaedah yang biasa kamu buat.
Biasa kamu buat guna untuk luas trapezium apa? 1/2 darab dengan A tambah B. Apakah A, apakah B? So panjang dua garisan selari. Apa dua garisan selari tu? Sini. Panjang daripada O ke Q. O ke Q tu berapa panjang dia? 3. 3. Kita tahu tadi sebab kita tahu titik Q adalah 3. So daripada sifar, daripada O ke Q, so kita tahulah 3. So 3 tambah dengan 5 sebab dua garisan selari yang ditambah. Okey, kemudian darabkan dengan lebar dia. Lebar dia ialah lebar dia yang inilah. Lebar dia ialah 1. Okey, so kita tahu sini 1, sini 3, sini 5. So dapatlah luas trapezium. Kalau nak guna kameran, boleh juga guna kameran. Okey, kamerkan apa? Kamerkan, kalau guna kameran kameran daripada sifar sampai 1 juga. Sini sifar, sini 1 kan? Sifar sampai 1. Sebab kita rujuk pada paksi X. Okey, kemudian bawah garisan lurus. Garis lurus, apa persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus, persamaan tangent tadi. Iaitu 2X tambah 3 dx. Boleh juga. Okey, dapatlah luas trapezium. Okey. So lepas tu buat apa? Lepas tu selesaikan. Okey, so selesaikan. Okey, kita sama-sama selesaikan ya. Kita selesaikan sama-sama. Okey, saya salin balik ya. Kameran daripada sifar sampai 1 bagi X kuasa 2 tambah dengan 2 dx. Okey, tolakkan dengan 1/2 darab dengan 3 tambah dengan 5 darab dengan 1. Okey, jadi kita kamerkan. So, kita kamerkan X kuasa 2, kita dapat X kuasa 3/3 tambah dengan 2X. Betul? Betul, Kisha? Daripada 0 sampai 1. Betul. Okey, lepas tu tolakkan dengan, berapa ni dapat? 5 campur 3, 8. 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, so masukkan saja. Masukkan 1, 1 kuasa 3 dapat 1, 1/3 tambah dengan 2 darab dengan 1. Okey, betul Sir, saya salah apa? yang persamaan lengkung tu bukan X kuasa 2 tambah 2. X kuasa 2 tambah 4. Ya Allah, aku tengok tempat lain kan. Patutlah pasal aku kecil lagi kan. Okey. Okey, silap ya. X kuasa 2 tambah 4. Sorry. So, betul kan ya? Saya tengok soalan lain. Betul kan? Okey, X kuasa 2 tambah 4. Soalan lengkung saya tengok lengkung atas. Okey, so dapat 4 kali 1. So dapat yang tu. Tolak dengan 4. Okey, masukkan sifar, dapat sifar lah. Jadi kita masukkan sifar kuasa 3 bahagi dengan 3 dapat sifar. Kemudian tambah dengan 4 kali sifar dapat sifar juga. So settle kat situ. So 1/3 tambah 4 tambah dengan 4 dapat 4. 1/3 tolak dengan 4. So dapat jawapan 1/3. So dapat jawapan. Siap. Okey. Boleh, Kisha? Boleh. Okey. Okey, so seterusnya, soalan seterusnya. Okey, saya padam balik. Okey, soalan seterusnya. Okey, saya padam balik yang ni. Okey, so soalan seterusnya dia tanya, soalan tanya C. Okey, cari isi padu janaan. Isi padu janaan pula. Okey, dalam sebutan pi maksudnya kamu tak perlu berdarabkan pi itu. Pi itu mesti biar dalam pi. Okey, apabila rantau yang dibatasi oleh, so ada 1, y sama dengan x kuasa 2 tambah 4, ada paksi y, ada 2. Kemudian garis lurus y sama dengan 8, ada 3. Ada 3 benda. Okey, ada 3 benda dikisarkan sepenuhnya pada paksi y. Maksud sepenuhnya tu
Maksudnya dia putar lengkap lah. Dia putar lengkap. Okey. So mana dia kawasan yang terbatas oleh 3 benda tu? Okey, kita cari dulu kawasan yang terbatas dulu. Okey, saya pakai warna hijau. Okey, yang pertama disebut lengkung. So lengkung, ni lengkung. Kemudian garis lurus Y sama dengan 8. Ada tak garis lurus Y sama dengan 8? Mana Ada. garis lurus? Jadi kalau tak ada kena buat apa? Kena buat lah, betul tak? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada kena buat lah. Macam mana nak buat garis lurus Y sama dengan 8? Adakah dia tegak ataupun melintang? Melintang. Melintang. Melintang dekat mana? Dekat atas ke dekat bawah? Atas. Kenapa atas? Kenapa? Okey, melintang. Okey, kenapa kita tengok adakah jawapan dia A, B ataupun C? Garisan Y sama dengan 8. A ke B ke C? A. Kenapa A. A? Sebab dia Soalan lagi dia. tinggi daripada 3. Lebih tinggi daripada 3. Lebih tinggi daripada 3. Sini garisan Q tu 3. Okey. Sini pula. Kenapa sini tak boleh? Kenapa tak boleh? Kurang Sebab kurang daripada 5. So nampak kan koordinat dia situ ada 5 kan. Kita tahu koordinat dekat pintasan Y dia adalah 5. Jadi jawapan dia adalah dekat A. So ini adalah garisan Y sama dengan 8. Okey. So kita nampak dah tu. Garis lurus lengkung. Garis lurus Y sama dengan 8 ada. Kemudian paksi Y. Okey, paksi Y. Paksi Y mana? Paksi Y adalah yang tengah ni lah. Okey, dikisarkan sepenuhnya maksudnya yang ni diputarkan, maksudnya jadi mangkuk lah. Yang ni putar macam ni putar macam ni. Dia tak sebut 360. Kalau disebut 360 kena darat 2 lah. Okey. Dia tak sebut juga 180. Okey, tetapi disebut sepenuhnya, maksudnya lengkap saja. Bertemu. Lengkap. Okey. So kita dah nampak iaitulah kawasan dia. Okey, jadi macam mana nak buat? So kita kamerkan macam biasalah. So kamerkan terhadap apa ni? Kamerkan kena kamer terhadap Y. Kameran terhadap Y. Situ warna merah. Kena kamer terhadap Y. Daripada mana? Daripada sini sampailah sini. So sini sampai sini tu mana? So sini adalah Y dia sama dengan 5. Sebab kita rujuk pada Y. Kita bukan rujuk pada X. Okey, kita rujuk pada Y. So Y dia 5 sampai atas sekali adalah 8. So itu adalah had dia. Had untuk Y dia 5 sampai 8. Okey, dia mesti dy sebab sebab kami putaran itu terhadap paksi Y. Okey, kemudian dalam tu mesti letak apa? X kuasa 2 juga dan juga pi. So pi dengan X kuasa 2 kan. So pi boleh letak kat luar sebab kita tak nak dia kacau kat dalam. So ada X kuasa 2 kat situ. Okey, setakat tu faham? Faham. Okey. Jadi kita nak kamerkan terhadap Y. Jadi dalam tu mesti sebutan Y. Bukannya sebutan X. Jadi persamaan kita adalah ini. Jadi macam mana nak dapatkan X kuasa 2 daripada persamaan tu? Kena pindahkan 4. So pindah 4 dapat apa? Y tolak 4. Dapatlah sama dengan X kuasa 2. Okay. So ingat kenapa kita kena pakai X kuasa 2? Sebab kita nak kamerkan terhadap Y. Kameran. Dia punya putaran itu terhadap Y. Okay, so jadi kita dalam kurungan kita tu mesti Y sebagai perkara rumus. Okay, jadi dekat sini X kuasa 2, jadi dapatlah X kuasa 2 sama dengan Y tolak 4. Jadi kita masukkan balik dalam persamaan. So pi darab dengan 5 sampai 8 bagi X kuasa 2 iaitu Y tolak dengan 4 dy. Okay, kita kamerkan macam biasa. Okay, bila kita kamerkan kita dapat pi dekat luar, biar dekat luar, jangan kacau dia. Okey, kita dapat Y kuasa 2 per dengan 2 tolak dengan 4Y. Okey, 5 sampai 8. So, kita masukkan 8. Jadi, kita masukkan 8. Pi biar dekat luar lagi. Okey, pi biar dekat luar. Masukkan 8. 8 kuasa 2 dapat 64 bahagi 2 dengan dapat 32. Tolak dengan 4 kali dengan 8 dapat 32. Betul ke?
8 kuasa 2 dapat 64. 64 bahagi 2 dapat 32. Betul? 4 kali 8 dapat 32 juga. Betul betul dah tu. Okey, tolak dengan siapa? Tolak dengan masukkan 5. 5 kuasa 2 dapat 25. 25 per 2. Okey, lepas tu tolak dengan 4 kali 5 dapat 20. Saya ada salah mana-mana ke? Ada salah tak? Saya ada salah ke tak ada? Betul, aku betul. Ya Allah, pasal apa 5 pula ni? Okey, ni bukan 5 ni. La ilaha illallah. Ni bukan 5, pintasan Y dia berapa? Pintasan Y dia berapa? 5 tu dekat atas ni tadi, dekat P. Sini. Sini 5. Y ni berapa? Berapa pintasan Y? Macam mana nak cari 4. pintasan Y? Betul, 4. Kenapa? Macam mana dapat pintasan Y sama dengan 4? Gantikan kosong. Gantikan sifar dalam persamaan. Persamaan mana? Persamaan kong lah. Okey ni. Ni. Okey, 4 ya. 4. Saya silap tadi. Okey, sorry. Okey, so ini 4 patutnya ya. Okey, so 4 sampai 8. Okey, jadi 4 sampai 8. Jadi betulkan balik So kameran tu daripada 4 sampai 8. Bunyi motor sorry Jiran baru nak keluar. Okey, 4 sampai 8. Betulkan 4 sampai 8. Jadi masukkan 4 ke dalam tu. Jadi kita masukkan 4 kuasa 2 dapat 16. 16 bahagi 2 dapat 4 kuasa 2 16. 16 bahagi 2 dapat 8. Betul 8. Tolak dengan 4 kali dengan 4 dapat 16. Okey, so dapatlah jawapan dia. Berapa? Ni 8. 8 pi. So sama dengan 8 pi. Okey. Boleh Boleh faham Boleh faham tak? Boleh. Boleh. So, nak, Nak tanya macam mana Y tolak 4 boleh tukar kepada Y kuasa 2 per 2 tu? Oh, itu kameran sayang. Oh, Kameran. Y tolak dengan 4. Kamerkan terhadap Y. Macam mana nak kamerkan? Kita kamerkan macam biasa lah. So kamerkan. Kita kamerkan. Y kuasa dia asal 1. So 1 tambah 1 dapat 2. Bahagi dengan 2. Tolak dengan 4Y. Kamerkan 4. So dapat 4Y. Ingat tak kameran macam mana? Y kuasa N. Kalau kamerkan, kita akan dapat. Kita kamerkan, kita akan dapat. Dapat Y kuasa N tambah 1 per dengan N tambah 1. Boleh? boleh. So ingatlah kameran satu-satu. Dia kena asing-asing satu-satu lah. Macam tu. Dia tak ada kuasa dekat luar. Kalau ada kuasa kat luar, kena kembangkan. Kalau tak boleh kembangkan, banyak sangat nombor dia, kamu kena anggap dia sebagai U dulu. Yang tu yang kita cari DU tu. Okay, kalau boleh, kita nak pergi kepada soalan lain. Ada 20 orang saja ni. Saya nak tanya. Ya, tanya. Kalau yang dia cakap berputar sepenuhnya tu kan, dia tak maksud Putus. Aduh.
Dia tak maksudkan apa ya Alia tanya tadi agak-agak. Dia tak maksudkan mana Alia tadi? Oh, internet dia tak ada masalah. Okey, tak apa, kita teruskan. Ada soalan lain? Ke siapa yang ada dah bincang dengan Alia? Alia ada nak tanya apa? F. Oh, F. Faridatul. Faridatul? Ya, Ada soalan nak tanya? tak. Tak ada. Ayat? Okey, Ayat. Okey, sir. Okey. Okey, kalau okey kita nak pergi sambung yang seterusnya, boleh? Afiq, okey Afiq? Afiq dan Jimmy? Tak ada, dah hilang. Alia tadi pun tak dapat masuk balik. Okey. Okey, untuk seterusnya kita akan pergi kepada aplikasi pengamiran. Okey, aplikasi pengamiran. Okey, untuk aplikasi pengamiran ini, pengamiran ada banyak aplikasi dia. Jadi kamu kena faham soalan itu berkaitan dengan pengamiran ataupun tidak. Itu yang pertama. Okey. Kenal pastilah. Kalau dalam tajuk ini, kalau kamu tengok soalan bertopik, kamu akan tahu dah, oh ini tajuk pengamiran. Oh, kamu pun kamera. Tapi kalau dibagi dalam bentuk ayat je tak ada. Kalau dalam exam kan dia tak bagi tahu tajuk apa yang keluar. Okey, dapat soalan. Soalan dia kata macam contoh 24 tu. Rajah di sebelah menunjukkan kerantas-rentas sebuah mangkuk berbentuk parabola. Fungsinya diwakili oleh Y sama dengan AX kuasa 2. Diameter mangkuk masing-masing ialah 12 cm. Sentimeter padu. Ini sentimeter dan juga 2 cm. Okey, dilukis gambar mangkuk rentas lah. Okey, tunjukkan bahawa A sama dengan 1/18. Seterusnya cari isi padu dalam sebutan pi bahagian dalam mangkuk tersebut. Ada idea tak? Ini soalan apa ni? Tajuk mana ni? Ada ke idea? Dapat tahu, mesti tajuk apa? Ada tak hint dalam soalan tu yang menyebabkan kamu tahu dia tajuk pengamiran? Ada tak? Takkan tak ada? Ada ke tak ada? So kamu kena kenal pasti soalan tu. Kamu kena proses soalan tu supaya kamu tahu, oh ini tajuk apa. Okey, daripada sini kamu nampak tajuk disebut ni, disebut tentang isi padu. Isi padu dalam sebutan pi. Bagi satu lengkung. Confirm dia tajuk pengamiran. Pengamiran, kamu jangan lupa dia ada kaitan dengan pembezaan. Kalau tahu tajuk itu tajuk pengamiran, oh dia ada kaitan dengan pembezaan. Kalau tahu tajuk itu tajuk pembezaan, dia ada kaitan dengan pengamiran. Sebab dia orang ni sepasang. Ibarat lagu dan irama. Ataupun seperti laut dan pantai. Okey. Andai dipisah lagu dan irama. Kan? Okey. Boleh Boleh. Okey. Sedap kan suara saya? Terima kasih. Saya tahu. Okey. Okey, so kita tahu tajuk itu. Oh, tahu tajuk ni. Kenal dulu tajuk ni tajuk apa. Kena kenal pasti tajuk apa. Okey, dah tahu tajuk apa, barulah kita nak mula proses soalan itu. Kalau dalam contoh 24 ni ditulis macam mana cara memahami masalah dulu. Okey, saya selalu sebut tentang proses. Proses dulu soalan tu. Proses tu maksudnya keluarkan maklumat, ambil apa, kena tahu tajuk apa, maklumat-maklumat apa yang dibagi tahu dalam bentuk ayat tukar kepada bentuk matematik. Itu cara proses. Okey, so yang pertama dia bagi tahu fungsi itu diwakili oleh Y sama dengan AX kuasa 2. Dia ada B tak? Dia ada C tak? Dia tak ada B, dia tak ada C.
Jadi kalau dalam tajuk fungsi kuadratik tingkatan 4 dulu kamu belajar, kalau persamaan lengkung itu kuasa 2 kan, lengkung lah. Lengkung itu tak ada B, tak ada C, maka macam mana bentuk lengkung tu? Macam mana, di manakah paksi Y dengan paksi X pada lengkung tersebut? Okey, lengkung kan? Lengkung tu kamu tahu lengkung dia senyum sebab bentuk mangkuk tu. Okey, macam mana kamu nak tahu lengkung itu ada A, ada B ataupun ada C? Adakah macam ni? Adakah kamu boleh buat dia paksi dia dekat sini? Adakah paksi dia kamu boleh buat dekat sini? Macam mana nak buat? Mana satu? Warna merah ke, warna hijau ke, warna biru? Macam mana nak tahu? Adakah macam lain pula, macam ni ke? Yang bawah ni macam ni. Ataupun macam ni. Macam mana? Macam mana nak kenal pasti di manakah paksi Y dengan X tu? So, daripada soalan, dia dah sebut Y sama dengan AX kuasa 2. Jadi kena ingat balik lah. Kena kait pula dengan tajuk 3/4. Cikgu ni biar betul habis semua tajuk. Macam tu lah. Itulah matematik. Matematik tambahan, matematik kan. Kamu bukan setakat 3/4 punya soalan dia gabungkan ni. 3/1 pun tabung. Kan? 3/2 pun ada. Darjah 1 punya pun ada. Tambah tolak tu. Darjah 1 dulu. Darab bahagi dah darjah 2, darjah 3 kan. Masuk pula dekat so digabungkan semua daripada semua yang kamu belajar. Jadi jangan lupalah apa yang kamu belajar sebelum ni. Okey, jadi lengkung itu sebab tak ada B, sebab dia tak ada B dan juga tak ada C, maka titik minimum dia mesti dekat asalan. Kenal lah, kena tahu. Okey. Kalau tak ada B, maka dia punya paksi simetri dekat, kalau tak ada B, dia ada C, dia tak ada B. Paksi simetri dekat X sama dengan sifar. Kena ingat lah. Kena ingat. Okay, kalau persamaan dia AX kuasa 2 tambah dengan C, tu kamu punya gambar macam ni. Ataupun dekat bawah, boleh juga. Ataupun dekat tengah-tengah ni, dia mesti ada C. C. Tapi dia mesti paksi simetri dia dekat paksi Y. Okay. Kalau AX kuasa 2 sahaja, maksudnya titik minimum dia adalah pada asalan. Kalau dia bagi A tu dia tak bagi tahu positif atau negatif, kamu tak tahu. So sama ada dia bentuk dia masam ataupun senyum. Masam ataupun senyum. Tapi mesti dekat asalan. Dia punya titik minimum ataupun maksimum dia. Kena kenal lah, kena tahu ya. Kalau dia ada C, dia ada B, yang tu ada masalah lah. Kena carilah mana tempat yang kamu kena boleh anggap mungkin macam ni, mungkin macam ni. Banyak tempat lah, banyak posisi yang boleh. Okey, tapi kalau dia bagi tahu AX kuasa 2 tambah C ataupun AX sahaja, dia tak ada tu. Okey, maka mesti macam tu. Mestilah gambar-gambar yang saya sebutkan tadi. Okey. So, kita dah tahu dah dulu. Kita dah tahu kita boleh buat dia punya gambar dia macam mana. Kena ada paksi X, kena ada paksi Y. Ni tajuk koordinat geometri pula. Sambung pula tajuk koordinat geometri. X kita ada, Y kita ada. Okey, so kita dah tahu asalan dia dekat situ. Jadi macam mana kita nak tahu koordinat pula? Mana koordinatnya? Disebabkan kita dah tahu asalan dekat situ. Panjang tu 12, paksi simetri kat tengah-tengah. Jadi tahulah sini berapa koordinat dia? 6. 6 ke? Betul, 6, 2. Dan juga sebelah sini adalah negatif 6, 2. Dapat tahu koordinat kat situ. Jadi dah tahu koordinat, masukkan saja. Dapatlah persamaan tu. Macam itulah kita buat. Kita proses soalan tu. Okey, kemudian cari isi padu. Isi padu ni kita kamirkan lah. Kamirkan bahagian dalam saja. So bahagian dalam tu kamirkan saja terhadap X. Terhadap Y. Okey, kamirkan terhadap Y. So kamirkan terhadap Y. This one lah. Dikamirkan terhadap Y.
Okey, so kita nak pergi kepada yang contoh soalan, kamu boleh tengok kepada contoh soalan. Kita nak pergi kepada yang satu lagi contoh soalan. Okey, soalan ni pula. Sama juga dengan tadi. Anggap kamu tak tahu ni tajuk apa. Okey, dia kata dalam satu kajian didapati bahawa kadar pertambahan luas bagi koloni bakteria pada agar-agar makmal boleh diwakili oleh dA per dt 2T tambah 5 dengan keadaan A ialah luas koloni. Baca semua ya. Dan T ialah masa dalam saat apabila bakteria dikulturkan pada agar-agar. Diberi bahawa bilangan bakteria pada setiap luas 1 cm persegi ialah 1 juta sel. Dan koloni bakteria mempunyai ketebalan 1 sel sahaja. Cari bilangan bakteria selepas 5 saat. Sudah. Tajuk apa? Macam mana nak tahu ni tajuk pengamiran? Okey, kamu tahu dia sebut tentang kadar. Okey, dia sebut tentang kadar. Kadar ni maksudnya mesti dy per dt, dx per dt, dy per dt, dv per dt, da per dt. Okey, dia sebut luas lah. So dapatlah da per dt ini adalah apa? Pembezaan. Okey. So ingat pembezaan dia ada kaitan dengan pengamiran. Ni tajuk pembezaan ke pengamiran? Dua-dua lah maksudnya. Okey, dua-dua ada kaitan lah dua-dua tu. Okey, dia kata dalam masa, okey. Kemudian soalan minta cari bilangan bakteria selepas 5 saat. Okey, apa yang kamu dapat cari? Kalau daripada DADT, kalau kamu kamirkan, kamu dapat dia punya luas sahaja. Luas. Okey, tapi dia dah sebut dalam soalan juga luas bagi 1 cm persegi ialah 1 juta sel. Okey? Maksudnya selepas 5 saat tu maksudnya macam mana? Selepas 5 saat kena cari dia punya bilangan luas dia tu lah. Luas, jumlah luas dia. So jumlah luas maksudnya kena kamirkan daripada mana? Daripada sifar, daripada masa saat yang pertama sampailah saat yang kelima. Itu yang kamu kena buat. Kamirkan dA per dt. Bila kamir dA dt rasa-rasa dapat apa? Terhadap T. Kamirkan dA dt terhadap T. Kamu akan dapat apa? Boleh ke tak boleh? Ramai tak, bukannya kita tak tengok soalan lagi. Kalau kita kamirkan dA per dt terhadap T, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat dia punya A. A ialah apa tadi? A ialah dia punya luas kan? A ialah luas. So kalau kita kamirkan dA per dt, kita akan dapat A. Ini asas kepada pengamiran kan? Kita balik pada asas kepada pengamiran. Okay, kamirkan pembezaan bagi sesuatu terhadap pembezaan tersebut, maka kita akan dapat yang asalnya balik semula. Okey. Boleh. Jadi kita akan dapat kat situ lah kita tahu dia akan dapat A balik semula. Jadi kita kamirkan dA per dt terhadap T. Okey, so kita kamirkan. Okey, bila dah kita kamirkan, kita dapat area dia. Dah dapat area dia, kita darabkan dengan 1 juta. Sebab 1 cm persegi sama dengan 1 juta. Okey, berapa centimeter persegi kita dapat? Kita darabkan dengan 1 juta. Okey, sebab tu dia macam ni. So dapatlah jawapan dia yang ni. Okey. Nah, kita nak cuba buat sama-sama. Okey, idea dulu. Okey, so kamu tengok dekat situ soalan latihan 1. Latihan kendiri 3.8. Soalan 1. Cuba buat. Sekarang. Saya bagi masa 2 minit untuk keluarkan dia punya maklumat dulu. Okey, keluarkan maklumat dia. Bagi tahu kat saya. Apa maklumatnya?
Anybody? Keluarkan maklumat yang kamu nampak dengan jelas dulu. Apa maklumat yang dengan jelas kamu nampak? Persamaan lengkung. Okey, betul. Persamaan lengkung. Okey, Y sama dengan negatif KX kuasa 2. Okey, lagi? Tinggi dia berapa cm? Tinggi dia, okey dah ada. Tinggi dia 50. Okey, dah ada gambar dah. Okey, dah ada gambar. Kita tak payah lukis gambar dah. Okey, lepas tu? Radius dia 50. Radius dia 50. Oh, okey. Kamu tak boleh panggil dia radius. X sama dengan radius. Okey, kamu tak boleh panggil radius. Sebab apa tak boleh panggil radius? Sebab dia bukan satu bulatan. Parabola bermaksud apa parabola? Parabola ni terbuka lah macam tu. Parabola. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Dia terbuka. Dia tak tertutup. Kalau bulatan dia mesti bulat lah. Perfect square lah. Yang ni tak perfect lah juga. Macam mana nak buat perfect square? Saya pandai juga buat perfect square macam tu. Okay, nampak perfect square. Hebat tak? Biasa Suzairi dia buat pakai papan putih. Saya pakai papan putih juga one note. Kenalkan Sir Uzairi? Tak kenal? Bukan ni apalah. Cikgu-cikgu hebat macam tu pun tak kenal kan? Okey. Kita tak nak jawab. Okey, kita teruskan. Okey, dah. Lepas tu apa lagi kita buat? Boleh buat. Kita tahu okey 100 dia punya jarak daripada hujung ke hujung. Lagi apa lagi yang boleh kita buat? Daripada persamaan apa boleh kita keluarkan? Daripada persamaan ni tadi. Apa maklumat yang kamu tahu? Dia tidak ada B. Betul? Betul. Dia tak ada juga C. Betul? Betul. Jadi dekat kamu punya tudung saji tu, kamu kena ada apa? Paksi X dan juga paksi Y dia. Jadi mana paksi Y dengan paksi X dia kamu nak letak? Tadi saya dah sebut dah. Dekat titik asalan. Ya, dia punya maximum point mesti dekat titik asalan. Okey, jadi titik asalan dekat sini. Macam ni. Daripada sini. Excuse me. Alhamdulillah. Okey, sorry Okey, so kita tahu dekat titik asalan. Jadi ini Y, sini X. Okey, jadi dah tahulah, maknanya dah tahulah koordinat ni berapa. Koordinat ni adalah berapa? 50. 50. Lepas tu? 50. Negatif 50. Negatif 50. Bukan 50. 50 negatif 50. Manakala yang sebelah kiri ni? Sini? Negatif 50. Ya, negatif 50, negatif 50. So, boleh tak nak cari dia punya persamaan lengkung? So, persamaan lengkung Y sama dengan AX. Betul? Kuasa 2, betul? Betul. Okey, jadi masukkanlah Y. Y sama dengan apa? Dia mana tadi? 50. Sorry, negatif KX. Dia bagi negatif KX. Negatif KX. Masukkan Y. Y sama dengan mana-mana koordinat lah. Negatif 50. Kamu ambil negatif 50 dengan negatif K darab dengan 50. 50. Okey, kuasa 2. Okey, bila dah dapatlah K sama dengan berapa? 1/50. 1/50. Positif ya? Ya, sir. Dapat positif 1/50. Okey, so terbukti tak? Terbukti. So tulislah terbukti. Terbukti. Okey. Lepas tu baru kita pergi yang soalan. Cari isi padu dalam sebutan pi. Okey, tadi apa Alia nak tanya tadi? Alia, line dah okey balik. Alia, apa yang kau nak tanya tadi?
Oh, saya nak tanya. Bila disebut putaran sepenuhnya cancel kan? Mm-mm. Sepenuhnya tu dia tak membawa maksud 360 ke? Okey, macam ni. Okey. Dia ada dua situasi nak menjawab soalan Alia tadi. Okey, macam ni Kalau lengkung tu saya lukis macam ni. Kalau saya kata sepenuhnya, okey confirm. Sampai situlah dia putar penuh kan? Putar penuh. Putar penuh. Ini 3D 3D Tengok 3D. Sup macam tu. Dia putar penuh so dia akan jadi bentuk macam tu. Dia kata putar penuh. So dia sama maksud dengan 360 darjah. Okey boleh faham yang tu? Okey, Faham. kita tengok lengkung yang ni pula. Lengkung yang ni. Okey, saya kata putar sepenuhnya juga. Putar sepenuhnya pada paksi Y. Okey, saya kata putar sepenuhnya. Okey, tengok Saya putarkan yang depan. Yang depan saya dapat yang ni. Okey. Kemudian dia kata sepenuhnya saja. So maksudnya lengkap lah. Lengkap. Okey, saya ambil satu warna, mana warna biru. Okey, so yang belakang ni saya bawa ke sana. Okey, nampak tak yang warna biru itu adalah putaran bagi lengkung di sebelah kiri. Okey. Kemudian yang warna hijau adalah putaran lengkung di sebelah warna pink. Okey. Kalau saya kata sepenuhnya bermaksud dia putar 180 sahaja. Nampak tak? 180 darjah sahaja. Sebab ada dua lengkung. Satu lengkung depan, satu lengkung belakang. Beza dengan yang atas ni tadi, lengkung di sebelah kiri saja putar sepenuhnya 360. Okay, tapi yang bawah ni pula putar sepenuhnya juga, ayat dia putar sepenuhnya juga. Jadi dilengkapkan saja, lengkapkan, dia bercantum, bertutup kan. Itu maksud sepenuhnya bertutup. Kalau saya kata 360, maksudnya yang hijau ni kena pusing sebelah sana. Yang pink ni, yang warna biru tu juga kena pusing lagi sekali kat sini. Jadi ada berapa putaran tu? Ada dua. Ada dua. Isi padu ada dua lah. 2 kali pusing. Okey, faham Faham, sir. Terima kasih. Maksudnya, tapi cara cari luas tu sama saja. Cara cari luas tu sama saja. Okey, kalau saya sebut 180 darjah saja untuk gambar yang ni, 180 darjah saja, so jawapan nanti kamu kena bahagi dua. Sebab apa? Kalau gambar dia macam ni tadi, macam yang atas, kalau gambar lengkung tu macam ni, okey, saya kata dia putar 180. Jadi jawapan nanti kamu kena bahagi dua. Okey? Tetapi kalau lengkung dilukis macam ni, okey, dia kata putar 180 juga, jawapan kena bagi dua ke tak? Tak payah. Tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab separuh dekat depan ni, separuh dekat belakang tu. Dapat satu bulatan juga penuh. Kan? Sebab tu. Okey. So faham Faham Okey. Tak mana tadi? Okey. So kita dah dapat dah buat dah belum? Isi padu? Sambil saya terang tadi. Kita dah dapat dah lengkung. Jadi kita nak cari isi padu senang saja. So kameran daripada mana sampai mana? Nak buat? Kosong. Negatif 50 sampai Ya, kosong. negatif 50 sampai kosong. Kenapa bukan kosong ke negatif 50, Izzuan? Had bawah belah bawah lah. Had atas belah atas lah. Had bawah nombor kecil, had atas nombor besar. Yang itu kalau dalam graf. Okay, boleh jadi dia terbalik, tapi situasi kalau dalam graf mesti macam tu, daripada bawah sampai ke atas. Kita ambil ke atas sampai ke bawah, terbalik. Okey, walaupun sama je jawapan nanti. Okey, so daripada negatif 50, bawah dia negatif 50 kan, sini X dia negatif 50 sampailah ke sifar. Okey, kemudian nak kamirkan siapa? Dia kata terhadap apa ni? Y lah kan? So terhadap Y dy lah. Jadi apa yang nak kena kamirkan X pasal 2.
Okay, jangan lupa letak pi sebab nak cari isi padu. Okay, jadi X kuasa 2 sama dengan apa? 50 kuasa 2. Persamaan kita ada tadi, persamaan dia ialah Y sama dengan 1/50 X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 sama dengan 50Y. Jadi masukkan kat situ pi daripada negatif 50 sampai sifar. Kemudian masukkan X kuasa 2 ialah 50Y dy. Okay, so kita kamirkan. Bila kita kamirkan, dapat apa? Pi biar kat luar, kamirkan 50Y kuasa 2 per dengan 2. Okay. Daripada 50 sampai sifar. Negatif 50, sorry. Negatif 50 sampai sifar. Okay, masukkan sifar dulu. Masukkan sifar. Jadi pi darab dengan sifar. Sifar bagi kuasa 2. Darab 50 bagi 2 dapat sifar. Tolak dengan masukkan negatif 50. Negatif 50 kuasa 2 dapat berapa? 250 darab dengan 50 dapat berapa? Kemudian bahagi 2. Kira. 62,500. 62,500. 62,000 negatif Yes, negatif. Ada negatif kan? Negatif. Ya ke negatif? Mana ada? Okay, 62,500. Bahagi persamaan kita salah ke? Ya Allah, negatif K. Astaghfirullahaladzim. Ni persamaan kita betulkan. Ni ada negatif kat luar. Ni persamaan ni betulkan ya. Y sama dengan negatif 1/50 X kuasa 2. Sebab K tadi 1/50. Persamaan dia adalah Y sama dengan negatif K cos X kuasa 2. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, so ada negatif kat luar. So dapat 62,500. Okey, kemudian masukkan kosong tolak dengan negatif 62,500. 500, okey dapat 62,500 pi. Okey. Si padu tak logik negatif. Memang kalau kamiran pun kamu takkan dapat negatif. Mesti dapat positif juga. Kamiran isi padu, untuk isi padu. Sebab ada kuasa 2 tu, X kuasa 2. Okey. Boleh? Berapa dah? 8,5. Okey. Untuk kelas kita seterusnya, untuk hari ni, kamu kena siapkan soalan nombor. Nak soalan otak tu ke? Cuba. Sebab soalan otak ni glamour keluar dekat SPM ni. Sebab soalan-soalan dia kebat kan. Tak tahulah mana satu yang nak keluar. Kalau soalan yang senang keluar tak ada masalah. Kalau kena soalan yang keluar adalah soalan otak, jam juga otak kan. Okey. So saya bagi soalan nombor 2. Yang atas ni nombor 2. Okey, kemudian soalan otak yang bawah ni nombor 2. Dan juga satu soalan bukan otak. Satu soalan bukan otak iaitu soalan nombor 3. Okey, 3 soalan saya bagi buat latihan untuk hari ni. Ada sejam ni, lepas ni ada sejam tutorial dia. Okey, sejam. So soalan nombor 2 dekat atas tu, kemudian 2 yang dekat bawah, 3.4 dengan 3 yang dekat bawah. 3.4 juga. Okey. Buat dulu, dah siap semak dulu jawapan betul ke tak betul. Okey, saya akan buatkan video soalan, video jawapan. Nanti kamu punya kelas seterusnya pada hari Rabu, kamu tonton. Kalau tak nak tonton pada hari Rabu, tonton awal. Okey, maksudnya kamu kena siapkan ni, saya pun kena siapkan juga saya punya video untuk
jawapan. Boleh? Video jawapan bersama Boleh. penerangan tu saya akan buatkan. Boleh. Okay, boleh Okay, so thank you. So that's all for today class. Okay, jangan lupa isi kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran. Siapa tak isi kehadiran, saya anggap dia tidak hadir. Okay, siapa yang tak isi kehadiran, saya anggap dia tidak hadir. Dan, okay, untuk yang semalam saya ada bagi link untuk soalan apa? Untuk e-didik junior. Ada hadiah istimewa daripada saya sendiri. Saya akan bagi sekiranya kamu dapat nombor 1. Okay, so pastikan kamu jawab soalan latihan tu dulu. Minggu 1 sampai minggu 4. Ada 5 soalan je untuk setiap minggu. So ada kiranya 20 soalan je lah. Soalan tajuk fungsi. Okay, soalan tajuk fungsi tu. Ada 5 soalan setiap setiap satu topik, setiap satu subtopik. Okay, ada 4 minggu saja. Nanti untuk hari Jumaat, Sabtu, okay, hari Sabtu, tonton dan buat soalan akhir tu, soalan ujian akhir. Siapa dapat yang terbaik, okey, dapat nombor 1 dan dipilih sebagai ikon e-didik junior, saya akan bagi hadiah istimewa daripada saya dan juga hadiah daripada Akademi YouTuber. Okey, so pastikan buat dulu. Tapi nak buat tu kena ada ID dulu. Nak ada ID kena daftar dulu. Okey, daftar tu ada link dekat yang sama, tempat yang sama. Okay, buka je link tu, ada daftar dulu. So daftar dulu. Lepas daftar baru boleh. Nak tengok soalan dulu silakan, tak ada masalah. Ulang kaji dulu, nak tengok soalan dulu pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada masalah sebabnya dia ulang kaji kan. Okay, so that's all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you, sir. Terima kasih, sir.